zaman, ya tuan-puan sekalian, ini zamannya, zaman akhir zaman. Kalau tak tunggu akhir zaman, tanda-tanda kiamat memang dah jelas banyak tuan-puan sekalian. Dalam waktu kita jaga berkenaan dengan SOP, kesihatan, keselamatan semua tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena buat persiapan untuk menghadapi fitnah yang paling besar, itu Dajjal, fitnah kecil yang dah keluar. Tuan-puan sekalian, wabak COVID-19 ini bukan ujian kesihatan, keselamatan, nyawa sahaja, tapi dia menguji semua. Subhanallah, saya bukan secara peribadi tuan-puan dirahmati Allah sekalian, saya menghormati kedua-dua pandangan, menghormati, tak mengejek, tak menghina. Walaupun ada pandangan setengah pihak tu macam kelakar, macam lucu, macam tak logik, tapi saya baca. Untuk menghina, untuk mengejek, untuk mempeli, untuk mempelekehkan, tidak. Tidak, ia rugi untuk diri kita, akhlak yang buruk. Bila saya baca perkongsian-perkongsian daripada pihak yang kita sebut yang mewujudkan konspirasi, kan istilahnya kita sebutkan konspirasi, bila dia kaitkan dengan sekian-sekian, ini agenda-agenda Yahudi, agenda konspirasi, agenda Freemason, agenda. Lepas tu ada grup yang kita sebut realistik, grup berdasarkan fakta saintifik dan sebagainya, grup-grup agamawan dan sebagainya. Kalau saya baca semua, saya dengar semua. Sampai peringkat saya fikir, ya Allah, ini zamannya. Yang mana zaman ini tuan-puan yang minta sekalian bukan akan semakin pulih, tak. Kita sedang meniti satu demi satu anak tangga. Kita sedang membuka satu demi satu tirai untuk menuju ke fitnah-fitnah yang lebih dahsyat. Fitnah-fitnah yang sedang kita lalui sekarang bukan semakin kurang, bukan semakin pulih, tak. Kita akan semakin worse, is getting worse. Ia akan semakin teruk, semakin dahsyat, semakin parah. Subhanallah. Kalaulah kita kata, okey, insyaAllah esok berlaku perubahan ini, tak. Sehinggalah berlakunya keluar Dajjal dan sebagainya, kan, selepas itu barulah kembali semula kepada kemenangan kekuasaan Islam, menguasai 2/3 dunia dan sebagainya. Itu selepas zaman fitnah yang sangat dahsyat, selepas Dajjal dan sebagainya. Tuan-puan dirahmati Allah sekalian, bukanlah bermaksud kita ni pasrah, tak payah buat apalah, dah memang dah zamannya, memang Nabi dah sebut. Kita belajar tentang rukun iman. Rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada hari kiamat. Beriman pada hari kiamat berserta dengan beriman dengan tanda-tanda yang akan berlaku. Dan tanda-tanda ini disebut dalam hadis yang sahih. Tanda-tanda ini disebut di dalam firman Allah dan sebagainya. Alim ulama, kan, yang telah membuat kajian secara ilmiah. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa persiapan kita untuk bertemu dengan semuanya? Apa persiapan kita? Mana-mana manusia yang masih sibuk berkenaan dengan hal orang lain dan lagi bab aib manusia yang lain, dia adalah orang yang rugi. Sebab itu disebut oleh ulama, akhir zaman bila dah keluar tanda sekian-sekian. Kita tengok wabak COVID-19 ni tuan-puan sekalian, apa yang berlaku kepada kita semua. Solat Jumaat ditinggalkan tanpa rasa bersalah. Memang sebab SOP, ramai orang lelaki tak boleh nak solat Jumaat walaupun nak. Tetapi selepas tak menunaikan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, kita wajib solat taubat. Kena solat taubat. Kena mohon ampun, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Aku tidak solat Jumaat, ya Allah. Dah 3 kali berturut-turut, ya Allah. Ya Allah. Tuan-puan dirahmati Allah sekalian, mesti kena mohon taubat juga. Mohon istighfar, mohon ampun. Wajib meninggalkan, maksudnya kita meninggalkan kefarduan, kewajipan solat Jumaat itu dengan rasa bersalah, dengan rasa berdosa. Bukan, subhanallah, ia aib dan ia sangat hina, ia sangat memalukan. Mana-mana lelaki yang ia dengan sebab SOP tak solat Jumaat, tiba-tiba boleh berada di shopping complex, tiba-tiba boleh berada di food court, tiba-tiba boleh berada ni, subhanallah, tuan-puan dirahmati Allah sekalian. Sewajarnya orang lelaki yang wajib solat Jumaat pada waktu Jumaat itu berdiam di rumah, kemudian sedaya upaya mungkin buka TV ke, buka apa, dengar juga khutbah. Adakah kita yakin dan kita jamin di akhirat kelak kita boleh menjawab di hadapan Allah, kenapa kamu mengabaikan solat Jumaat, kefarduan ke atas kamu? Wabak. Kemudian SOP, saya hanya patut SOP bagi lelaki yang beriman, lelaki yang soleh. Waktu solat Jumaat yang dia terhalang untuk pergi, dia mungkin akan menangis, dia mungkin akan terduduk, mungkin dia akan mengambil masa. Apatah lagi jauh orang yang soleh, lelaki yang soleh yang beriman,
Jauh sekali ketika itu nak berkeliaran di food court, berkeliaran di jalan raya. Sebab apa? Itu waktunya, kewajipan bagi dia seorang lelaki sepatutnya berada di rumah Allah untuk mendengar khutbah, untuk solat Jumaat berjemaah. Sebab itu para ulama mengatakan meninggalkan solat Jumaat walaupun kerana SOP dan sebagainya perlu disertai dengan rasa perasaan takut, bimbang, berdosa, rasa sedih. Tapi apa yang berlaku hari ini? Kebiasaan. Norma baru. Norma baru yang telah merosakkan akidah umat Islam. Tidak rasa bersalah lagi. Tidak rasa apa-apa. Bahkan tak berusaha langsung untuk daftarkan diri. Tak berusaha langsung untuk mencuba dulu. Daripada awal sampai sekarang dah selesa tak solat Jumaat. Subhanallah. Duduk kat rumah boleh tengok movie. Duduk kat rumah boleh sekian-sekian. Tak rasa. Tak ajak ya ahli keluarga, anak-anak lelaki sama-sama. Tak apalah kita buat apa yang mampu kita buat. Sepatutnya kita berada di masjid tapi kerana SOP. Kan? Kerana sekian-sekian. Wallahu alam tuan-puan sekalian. Wabak ini benar-benar membuatkan kita umat Islam hilang nilai diri kita. Hilang sungguh. Subhanallah. Ya, memang saya bukan nak menentang SOP ke tidak. Saya nak beri kita kefahaman ujian apa yang sedang kita hadapi sekarang. Ujian apa yang sedang kita lalui sekarang. Ya, sama-sama umat Islam kita berjumpa, tidak ada lagi bersalam. Ya, tidak ada lagi bersalam. Sedangkan hadis Nabi yang sahih, bila kita bersalam akan gugur dosa. Masya Allah, itu sunnah Nabi yang sangat besar. Bila solat berjarak, solat, ya, itu pun saya bukan nak bahaskan. Kita dah solat berjarak, jauh, tak rapatkan saf, kita tak boleh bersalam. Senyum itu satu sedekah, kan? Bermanis muka itu sedekah. Kita dah tak ada senyuman sesama kita. Kita dah tak ada saling ziarah-menziarah. Anak-anak tidak dapat berbakti menjaga orang tua. Kita terputus hubungan silaturahim, kemungkaran berleluasa. Hari ini umat Islam memang tenggelam. Kita tengok di Malaysia saja dalam hiburan demi hiburan, melayan movie ke movie, Netflix ke Netflix. Tingkatan melihat pornografi, video lucah sangat tinggi. Dicatatkan antara yang tertinggi di Asia adalah Malaysia. Antara negara yang tertinggi capaian video lucah adalah Malaysia. Ini berdasarkan beberapa portal lucah. Mereka boleh kesan capaian-capaian ini daripada negara mana. Kalau di Asia, Malaysia. Orang yang tak biasa tengok video lucah pun tengok video lucah. Peningkatan kes penceraian semakin tinggi, peningkatan penderaan makin tinggi. Kita boleh tengok pembunuhan yang kejam berlaku dalam tempoh COVID ni yang sangat berat. Tuan-tuan di mata Allah sekalian, tengok saja di media sosial, kebencian begitu berleluasa. Setiap hari ada je aib umat Islam dibuka, dibongkar, diselongkar untuk dijadikan bahan cerita. Subhanallah, tuan-puan dan sekalian, apa yang berlaku sebenarnya? Sama-sama orang alim, sama-sama orang soleh saling membuka aib, sama-sama orang agama, sama-sama orang politik saling, subhanallah, sama-sama rakyat. Semua kacau bilau ini, tuan-puan di mata Allah sekalian, ia bukan akan semakin perlahan, semakin kurang. Kacau bilau ini bukan semakin baik, semakin pulih. Ia akan semakin parah. Sehingga keluarlah sebesar-besar, seutama-utama fitnah yang paling utama, iaitu fitnah tu Dajjal.